Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Saudara, laluan awam dijadikan sebagai litar lumba kereta haram. Salah seorang daripada suspek dipercayai terbabit dalam aktiviti itu sempat melarikan diri sejurus litar mereka dikepung pihak berkuasa. Laporan wartawan Arisha Kalim membuka tirai 999 minggu ini. Aksi pelumba kereta menjadikan laluan awam sebagai litar lumba haram sentiasa menjadi perhatian pihak berkuasa. Tindakan mereka menggunakan kenderaan yang diubah suai untuk memacu laju dikhawatiri mampu mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya lain. Laluan di Jalan Tun Ismail Sekilau, Kuantan Pahang ini telah dikenal pasti menjadi medan lumba haram setiap hujung minggu bermula jam 1 hingga 4 pagi. Kebanjiran penonton di sepanjang jalan tersebut dipercayai antara faktor yang mendorong kepada aktiviti itu. Di sinilah 3 penjuru lokasi yang sering menjadi tumpuan penonton menyaksikan litar lumba haram sekitar jam 1 pagi setiap hujung minggu di sepanjang Jalan Tun Ismail di Kuantan Pahang. Seorang lelaki berusia 30 tahun dipercayai bekas pemandu lumba haram mengakui pernah ditahan sebelum ini di lokasi sama. Masa bulan puasa itu. Baru ni? Tahun ni? Sebelum PKP. Oh. Sebelum PKP lagi ramah. Dalam 2-3 tahun lepas lah. Ada lah. Oh, sekarang dah taubat aja. Dah cuci tangan. Cuci tangan lah kira. Dah cuci tangan. Masa dulu kena kata kan. Biasa dapat pelomba lah. Pelomba untuk dia macam kesan dia dapat membahayakan orang awam di kanan. Lepas tu dapat dengan kereta body part lagi. Lesen pun SMP pun ada stiker jadi tak cukup 2 tahun lah kena gantung lesen. Berapa tahun kena gantung lesen? Tak tahu. 3-4 tahun juga. Tunggu minta rayuan baru boleh. Dia turut mendakwa wang ringgit menjadi taruhan pada setiap perlumbaan diadakan. Dia tak menentu. Ada 1,000. Dia tengok macam berani lah. Habis siapa yang pegang duitnya? Ada orang lah. Ada orang tengah pegang. Hasil makluman awam serta risikan selama seminggu, Unit Khas Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman bersama Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Kuantan sekali lagi berjaya memberkas pelumba serta penonton menerusi op something jalanan baru-baru ini. Kesemua pelumba kereta itu didapati berlumba secara show-off atau terang-terangan di sepanjang Jalan Tun Ismail Sekilau serta memintas beberapa kenderaan seolah-olah tidak menghiraukan keselamatan pengguna jalan raya lain. Melakukan provokasi antara satu sama lain dengan membunyikan enjin kereta secara maksima sewaktu lampu isyarat merah merupakan antara modus operandi pelumba kereta yang dikesan pihak berkuasa. Jam 1 pagi, kru 999 bersama pegawai BSPT Kuantan melakukan pemantauan dengan bergerak secara perlahan melalui jalan yang diguna pelumba kereta haram kira-kira sejauh 2 km. Pihak polis turut mengekori kenderaan mereka tanpa disedari. Setelah hampir 1 jam membuat intipan, pihak JSPT Bukit Aman bersama BSPT IPD Kuantan membuat kepungan di 3 penjuru lokasi itu bagi membanteras kegiatan terbabit. Menyedari kehadiran anggota polis, penonton dan pelumba kereta bertindak melarikan diri.
Namun tindakan mereka hanya sia-sia apabila majoriti pelumba haram dan penonton yang hadir gagal meloloskan diri. Mati enjin. Mati enjin. Tak lesen, mati enjin. Mati enjin. Seorang lelaki dipercayai bekerja sebagai kelindan lori ditahan pihak berkuasa selepas hasil siasatan mendapati lesen yang dimiliki telah tamat tempoh serta mengubah suai struktur kenderaannya sehingga mencecah RM5,000. RM45,000 habis. Lepas tu lesen kau tak boleh ambil. Ha? Lesen tak boleh ambil. Modified kereta RM45,000. Untuk ambil lesen lebih kurang RM1,000 lebih saja. Jadi cuba ambil lesen ni, jadikan satu fokus utama daripada kau modified kereta kau. Boleh. Kau kerja kelindan lori, kumpul duit buat lesen, kau bagi modified kereta. Buat apa? Okey. Pemeriksaan diteruskan di lokasi kedua yang terletak kira-kira 50 meter dari lokasi pertama. Kalau mungkin pecah gearbox ke apa, saya boleh terus tukar. Banda masih lagi ada waranti. Dua ada pun semua ada. Ha? Dua ada. Ada dalam telefon tu semua kan. Hasil siasatan di lokasi kejadian turut mendapati sebuah kenderaan jenis Honda Civic ditinggalkan tanpa pemilik. Suspek dikatakan sempat melarikan diri serta sanggup meninggalkan kenderaannya gara-gara digempur pihak berkuasa. Sekarang ini pihak polis terpaksa menggunakan lori towing untuk menarik kereta ini kerana kenderaan ini dipercayai milik suspek yang terlibat dalam litar lumba haram sebentar tadi, dan kereta ini akan dibawa ke balai untuk meneruskan siasatan. Namun sebaik kenderaan ditarik lori tunda, pemilik kenderaan itu tiba dengan memberikan pelbagai alasan kepada pihak berkuasa. Macam dia juga. Bila kita tak tarik. Alasan dia makan. Alasan dia makan. Bila kita tarik dia muncul. Aku tak nak muncul. Helah suspek akhirnya terbongkar selepas dia mengakui sempat pulang ke kediamannya untuk mengambil dokumen kereta selepas mengetahui kehadiran pihak berkuasa. Bila ambil ni, Nek? Bila ambil geran ni? Ha? Ambil kat rumah? Oh, mana kau lari lah? Bukan buat member. Dua tu telefon kat kereta kena. Dia tak ni, dia rumah. Tengok member. Nak kereta member. Kereta masalah, kereta. Ada lagi yang tengah tu memang dapat kereta boleh pasti bengkel. Bagaimanapun, kenderaan tersebut tetap dibawa ke Balai Polis Trafik Kuantan bagi siasatan lanjut. Setelah hampir 100 buah kenderaan diperiksa serta lesen memandu dan kad pengenalan dirampas, mereka diarah untuk menjalani satu lagi pemeriksaan sebelum dibebaskan. Okey. Semua kenderaan boleh bergerak keluar. Kita ada tapisan kat sana. Semua masuk kenderaan masing-masing untuk keluar. Kita buat tapisan dekat luar. Okey? Start kereta. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Wan Zahari Wan Busu, sebanyak 123 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan kepada pemandu kenderaan sepanjang operasi dijalankan. Dan dalam operasi dijalankan, kita telah membuat penahanan sejumlah
14 buah kenderaan kereta telah juga kita tahan dan ditahan di bawah Seksyen 60 Akta Angkutan Jalan 1987 atas kesalahan mengubah suai kenderaan tanpa kebenaran, khususnya dari segi penukaran enjin tanpa kebenaran dan juga kelulusan daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan selain daripada itu, kenderaan yang kita tahan juga adalah merupakan mereka yang telah melakukan kesalahan, tidak ada lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh dan juga lain-lain kesalahan. ACP Wan Zahari turut menegaskan tiada kompromi buat pemandu atau pemilik kenderaan jika didapati mengulangi kesalahan terbabit. Jika mereka mengulangi kesalahan-kesalahan yang seumpama ini, ianya boleh diambil tindakan sekali lagi di bawah Seksyen 41 dengan hukuman yang lebih berat. Khususnya dari segi dia punya hukuman denda yang boleh mencecah sehingga RM10,000 Malaysia sehingga tidak melebihi RM20,000 Malaysia, dan dia punya penjara boleh mencapai sehingga 10 tahun penjara, dan lesen memandu akan digantung dalam hilang kelayakan lesen memandu lebih kurang dalam 10 tahun yang akan dikeluarkan arahan daripada pihak mahkamah. Beliau turut menyeru orang ramai khususnya kepada anak muda agar tidak terlibat dengan sebarang aktiviti perlumbaan haram atau sekadar menjadi penonton kerana perkara tersebut turut dianggap sebagai satu kesalahan. Operasi tamat jam 5 pagi. Laporan Arisha Kalim, 999. Isnin dan Selasa setiap minggu. Grade A, B dan C. Actually kita pun sudah suggest customer jangan simpan. Op anti sorok bagi membantras kegiatan menyembunyikan barang kawalan seperti ayam, telur ayam dan minyak masak botol mula dilancarkan. 2 kilang di Kajang dipantau pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Ikuti perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Op anti sorok dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna pada 30 Jun lalu bagi memantau pihak pengilang, pemborong dan peruncit agar mereka tidak menyimpan barang-barang kawalan untuk dijual kepada pengguna pada harga baharu bermula 1 Julai 2022. Telur ayam diberi kat pemborong. So, kita tak nak nanti sebab esok dijangka harga akan naik. Ada apa soalan? Sebuah permis pemborong telur ayam di Kajang antara yang diperiksa oleh 18 anggota KPDN HEP bagi menjamin stok barang keperluan asas itu mencukupi di pasaran. Grade A tak ada ya? Grade A? Ada jual? Nombor. Tak ada stok. Ini minggu sudah masuk, minyak sudah Bila habis. masuk? Isnin Selasa. Memang Isnin Selasa. Okey, sekarang saya payah hantar ini Isnin dan Selasa setiap minggu. Grade A, B dan C. Actually kita pun sudah suggest customer jangan simpan lama. Ya betul. Dalam 1 minggu sampai 10 hari lah. Sebab tapi customer dia takut naik harga, so dia simpan. Lepas tu kita pun sudah cakap harap you jangan simpan lah. Sebab dia ada simpan. Saya simpan buat apa? Itu mau tanya juga tu. Kita kena tahu juga kan. Saya pun tak simpan ni, simpan buat apa? Dia boleh tengok semua telur kat sini. Kan bekalan setiap ada lah. Kalau tak ada yang A, backup untuk B dengan C lah. Kalau tak ada B, ada C pun, janji ada bekalan tu. Pernah ada masa terputus tak? Ya ada break. Dia taklah putus, tapi dia kurang. Dia kurang. Sebab dia cakap you pun faham lah, PAM punya cadangan apa macam. So kita pun tak boleh cerita apalah sebab dia faham. Resit, invoice dan buku rekod penjualan telur ayam juga diteliti bagi memastikan pihak permis tidak mengenakan caj tambahan kepada pembeli. Saya nak tengok resit jualan. Ni resit jualan kepada customer. Kepada customer. Jual dekat peruncit, memang tak ada cas apa-apa. Kita runcit mesti ikut tengah punya harga. Okey. Macam dia punya ini harga dia lain sebab dia ini ada customer macam hospital ke airport ke atau apa kan. Dia punya nak kena proses punya. So dia sudah kena proses punya telur. Ini memang tinggi.
Dia tak boleh ikut ini harga. Kalau ikut ini harga, saya minta sorry. Bermula 1 Julai 2022, harga siling runcit telur ayam bagi grade A ialah 45 sen sebiji, manakala telur ayam grade B dan C pula pada kadar 43 sen serta 41 sen sebiji. Ada perubahan tak harga? Memanglah. Akan ikut pada harga yang kita kawal. Ya, betul. Harga yang ditetapkan oleh kerajaan, you boleh jual lah. Boleh jual lah. Boleh jual. Kira tak ada masalah lah dengan harga Tak tu. ada masalah. Janji ada telur, saya memang nak jual. Tak mungkin saya nak simpan. Yalah, okey. Selain itu, sebuah kilang memproses minyak masak di Semenyih juga dipantau oleh pihak KPDNHP pada jam 12 tengah hari. Ini memang kita buat pemeriksaan mengejutnya. Ada kita nak inform tak ada. Kita buat berdasarkan apa? Ya, pemeriksaan minyak masak botol. Dia ada buat packaging botol tak? Tak ada. Ini tak ada. Hanya refinery yang hantar dengan pak. Sebenarnya aktiviti kami simple je. Kami beli minyak mentah, lepas tu kita proses, jadikan dia minyak masak. Lepas tu daripada minyak masak tu kita bekalkan kepada repacker. Betul. Sebuah kilang di Kajang ini dapati menerima kota dan hanya boleh menyimpan 5,000 metrik tan minyak masak kelapa sawit. Dan ketika ini pihak KPDNHP sedang menyiasat nilai ataupun jumlah minyak masak bersubsidi dan juga berindustri yang diagihkan kepada pihak pembungkus ataupun yang dipanggil repacker. Berikutan itu, pemeriksaan di bahagian mengisi dan mengeluarkan minyak dilakukan oleh anggota KPDNHP bagi memastikan pihak kilang ini tidak melakukan penyelewengan barang kawalan itu. Perbezaan antara subsidi dan tak subsidi ada. Kita ada kalam, kita ada rekod dekat dalam bahagian shipping. Sini just kita loading dengan unloading saja. Maksud saya, ini minyak bukan subsidi, ini tak subsidi, ada tak? Kalau kontrak ni kan, ini akan subsidi sebab dia akan keluar S. S ni that means subsidi. Kalau market dia tak ada apa-apa lah mention. Kat sini dah ada lah. Yes, betul je. So ni sama dengan rekod di dalam kan? Ya, betul je. Begitupun, penelitian ke atas data yang direkodkan di pejabat mendapati kilang ini telah memproses minyak masak bersubsidi melebihi jumlah kota yang ditetapkan sekaligus melanggar syarat pelesenan. Mereka akan buat order, okey, bila mereka nak minyak tu. Hantaran ni, kuantiti ni termasuk industri dengan repacker. Campur sekali kan? Ini adalah minyak masak. You campur ke stok kan? Ke you ada asing repacker? Akan tercampurkan. Dua benda ni, dua entiti yang berbeza ni, menghilang dan memborong lain. So bila you ada dua-dua ni, so something yang kita boleh trigger, you ada buat something yang subsidi yang dah selevel lah. Bila dah berlaku macam ni, kita tengok kenapa you boleh ada dua. Lesen menghilang ada, dia borong ada. Macam yang saya dengar Puan cakap tadi, dahulunya Puan kata Puan pernah buat repacker. So dahulu, so tapi lesen ni dia terkini juga ni sehingga baru je. So maksudnya you masih teruskan. Mungkin tidak di sini. Juga ada mention tadi kat satu tempat, ada satu company yang you supply minyak atau begitu. Untuk hari ini kita cuba dapatkan dokumen-dokumen yang kita syak dan yang kita perlukan untuk siasatan hari ini. Menurut Timbalan Pengarah Penguatkuasa Bahagian Operasi KPDNHP, Syamsul Nizam Khalil, syarikat yang melakukan penyelewengan barang kawalan boleh didenda sehingga RM2 juta mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Mula daripada 1 Julai ni kita telah mengarahkan semua pejabat negeri dan juga cawangan termasuk ibu pejabat untuk melakukan pemeriksaan besar-besaran bagi memastikan bahawa pematuhan terhadap harga baharu bagi ayam dan telur ayam, manakala bagi minyak masak pula, so kita akan buat pemeriksaan terhadap harga yang selepas pengakuan tersebut. KPDNHP akan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan seperti menjual melebihi harga yang telah ditetapkan. Peringatan kepada semua peniaga-peniaga dan pengguna supaya dapat melaksanakan aktiviti perniagaan secara beretika, mana pengguna-pengguna juga menggunakan hak mereka dengan bijaksana
dan membuat aduan kepada kita sekiranya terdapat mana-mana peniaga yang didapati disyaki melakukan penyelewengan terhadap mana-mana barang kawalan yang kita sedang pantau dan laksanakan ketika ini. Operasi tamat pada jam 6 petang. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Kejam dan tidak berhati perut. Seorang lelaki sanggup mengelar isteri dan anaknya sehingga maut sebelum melarikan diri menaiki motosikal dalam keadaan bogel. Kejadian di Bakar Batu, Johor Bahru, Johor itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Seorang wanita berusia 26 tahun dan anaknya maut selepas dikelar oleh seorang lelaki yang dipercayai suami dan bapa kepada mangsa. Menurut kenyataan polis, insiden kejam itu berlaku pada jam 12.30 hari di sebuah rumah di kawasan Bakar Batu, Johor Bahru. Susulan itu, suspek yang berusia 24 tahun ditahan pada hari yang sama di Permas Jaya. Turut ditemui pisau pemotong daging dipercayai digunakan untuk membunuh mangsa. Polis turut mengesahkan rakaman individu yang tular menunggang motosikal dalam keadaan berbogel di media sosial merupakan suspek kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis menahan pemandu jentolak yang melanggar kenderaan pacuan 4 roda milik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sehingga terbalik menggunakan jengkaut dalam kejadian di Jalan Kepayan, Kampung Manggatang, Sabah. Suspek berusia 60 tahun itu ditahan selepas pihak polis mendapat laporan berkenaan kes terbabit pada jam 6.32 petang. Sebelum itu, tular satu rakaman video seorang pemandu jentolak merosakkan sebuah kenderaan JPJ setelah tidak berpuas hati akibat disaman kerana tidak memiliki lesen memandu kenderaan berat yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 dan 353 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam serta Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat. Seorang penganggur yang meninggalkan mayat anak kekasihnya setelah terbabit kemalangan pada malam Ahad lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Tampin atas 4 pertuduhan. Tertuduh membuat pengakuan bersalah bagi 3 pertuduhan termasuk 2 kes berkaitan narkotik. Tertuduh turut mengaku bersalah bagi tuduhan mencuri kenderaan 26 Jun lalu di Jalan Lingkaran Tengah, Jelai selepas kemalangan itu. Magistrate menjatuhkan hukuman penjara 24 bulan dan denda RM2,000 atas kesalahan terbabit. Sementara atas kesalahan narkotik, tertuduh turut dijatuhkan hukuman penjara 10 dan 15 bulan kerana memasukkan dadah ke dalam badan. Seorang warga Bas dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth atas 17 pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 beradik perempuan. Tertuduh yang berusia 74 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nuraini Yusof. Mengikut 6 pertuduhan pertama, tertuduh didakwa merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan yang ketika itu berusia 7 tahun di sebuah rumah di Perai antara 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020. Bagi 11 lagi pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan sama terhadap seorang lagi kanak-kanak perempuan iaitu kakak kepada mangsa pertuduhan pertama. 29 Julai ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Seorang pemandu lori mengaku bersalah di Mahkamah Session Pasir Emas atas 2 pertuduhan mencederakan isteri dan ibu mertuanya menggunakan pisau. Tertuduh yang berusia 27 tahun didakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut di sebuah rumah di Kampung Gabang 4, Tumpat pada 5.30 petang 21 Jun lalu. Bagi kedua-dua pertuduhan tersebut, dia didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 326A.
tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat jika sabit kesalahan. Merusuh sehingga mengganggu ketenteraman awam. Itulah tindakan sekumpulan lelaki warga tempatan yang dipercayai bergaduh sebelum bertindak merosakkan beberapa buah kenderaan di kawasan parkir di Jalan Radin Bagus, Seri Petaling baru-baru ini. Video rakaman di lokasi kejadian itu turut mendapat perhatian warganet sehingga tular di media sosial mencecah lebih 200,000 jumlah tontonan. Perasaan saya rasa macam takutlah bila dia buat pergaduhan dekat tempat awam kan. Jadi boleh membahayakan orang awam apa semua. Pihak berkuasa perlu buat rondaan lah dekat kawasan-kawasan yang selalu buat pergaduhan ni apa semua. Saranan saya pasanglah dashcam dekat setiap kenderaan supaya kita ada bukti bila berlaku kejadian seperti ini. Pandangan saya memang tak baik, tak baguslah, menyusahkan semua orang dan melibatkan harta benda awam semua jahanam atau orang kereta-kereta orang, tak baguslah. Tapi pihak berkuasa tu kan kalau boleh ambil tindakan lah yang sewajarnya kan, cari diorang sampai dapat kan. Pasal diorang suka-suka buat macam Malaysia dia tak ada undang-undang pula kan. Kalau boleh setiap premis elok pasang CCTV lah supaya ada senang kita nampak, barang bukti pun ada kan. Kita boleh kenal lah siapa yang buat kerja macam tu kan. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Amin Hizam Abdul Syukur, seramai 20 suspek dipercayai terbabit dalam kejadian itu. 3 daripadanya berusia di antara 20 hingga 41 tahun telah berjaya dibekas dan hasil siasatan mendapati kesemua suspek adalah ahli kumpulan kongsi gelap. Ini berdasarkan maklumat juga apabila tangkapan kita buat, di mana kita cek tubuh badan suspek ni dan mempunyai ciri-ciri tatu lah yang menganggotai pertubuhan haram ni. Pergaduhan ini kita dipercayai melibatkan geng 21 daripada Ceras dan juga geng 24 Kajang lah yang berpunca daripada dendam lama. Tapi setakat ini kita hanya menangkap 3 orang ni daripada geng 21 Ceras lah. ACP Amin Hizam turut menggesa masyarakat supaya lebih berwaspada dan tidak terjerumus dalam kancah jenayah atau kongsi gelap yang boleh mengancam bahaya dan risiko nyawa terhadap diri dan orang lain. Nasihat pihak polis kepada orang ramai supaya dengan segera melaporkan kepada bilik gerakan polis ataupun dial 999 supaya tindakan segera untuk mengatasi isu ni dapat dilaksanakan. Tidak menganggotai pertubuhan haram ni dan melakukan kegiatan yang menyalahi undang-undang di mana apa juga tindakan anda, pihak polis akan mengambil tindakan tegas berdasarkan pada undang-undang yang ada. 3 suspek terbabit ditahan reman selama 4 hari, manakala usaha untuk mengesan suspek yang bebas masih dijalankan. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 5 tahun atau denda serta Akta 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kau nak pergi mana? Takkan bocor rumah orang tadi. Berkampung secara haram di kawasan setinggan yang kotor dan padat bersama keluarga seolah-olah tidak gentar dengan pihak berkuasa. Oleh itu, Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur menggempur penempatan di sekitar kawasan Segambut bagi membantras kebanjiran pendatang asing tanpa izin. Saksikan perinciannya.
Susulan program rekalibrasi terhadap semua pendatang asing tanpa izin di Malaysia tamat pada 30 Jun lalu, OPSAPU digerakkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur bagi memerangi segelintir parti yang masih berdegil. Serbuan bermula jam 1 pagi di penempatan setinggan sekitar kampung Masjid Segambut, Kuala Lumpur dengan kekuatan seramai 48 pegawai dan anggota serta kerjasama dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tadi kau bangun dekat ni. Najwa Natasha bangun. Najwa bangun kat rumah. Saya 5 orang, mak, suami kerja. Ada sewa ke bilik-bilik dalam ni? Tak ada. Penempatan haram yang dibina dalam keadaan sempit dan kotor serta sistem perparitan yang tidak terurus itu menyukarkan pergerakan pihak berkuasa. Lagi mana lu? Aduh, tak ada pegawai nak kerja. Sana ni. Aduh, lari belakang tu. Sebelah sana dah. Kenapa? Cepat. Tunggu. Ketika pemeriksaan, majoriti penduduk warga asing membuka langkah seribu bagi mengelak daripada dicekup kerana disyaki tiada dokumen perjalanan yang sah. Bawa je. Cepat. Aku kira sampai 3 je ni. Cuti. Hoi. Cuti. Hoi. Ada? Tu. Mana mau pergi? Manakala cubaan seorang lelaki warga asing memanjat bumbung untuk melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa berjaya dipatahkan. Siasatan awam mendapati lelaki berusia lingkungan 30-an ini bersama 2 orang rakannya telah menetap di Malaysia melebihi tempoh yang dibenarkan. Jaga tu. Kau nak pergi mana? Takkan bocor rumah orang tu dia buat ni. Pakai slipper. Slipper apa lagi ni? Pakai slipper siapa-siapa ambil. Ni perempuan ni tak. Lagi. Mana rumah kau? Gepuk tu. Sini. Selain itu, seorang wanita bertindak mendiamkan diri di dalam rumah bersama anaknya walaupun pintu rumah telah diketuk beberapa kali. Takkan aku nak selak benda ni baru kau nak buka. Ambil kunci sini cepat. Baby tidur. Kalau aku tak buka ni, kau tak buka. Suami kau mana? Ada dalam? Tak ada, suami balik kampung. Habis berapa orang dalam? 1 orang je. Aku tengok Nak urus apa? Kau ada apa? Pasport ada? Ada suami. Ada kosong. Jelasnya ketika diserbu, wanita ini telah menetap di Malaysia selama lebih 3 tahun. Kerja apa? Tak kerja. Suami kerja apa? Dalam dulu. Suami kerja kontrak. Kerja kontrak? Ya. Masuk sini tahun 2000? Tahun 2000 berapa ya? Saya lupa lah tuan. Anak lahir sini ke? Ya, lahir dekat hospital. Habis macam mana tak ada dokumen tu? Saya itu dokumennya sudah mati tuan. Lain pula alasan diberikan oleh seorang tukang kayu berusia 31 tahun ini. Sudah lama datang sini? Baru 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? 1 tahun lebih. Habis lockdown. Masuk time tu pakai pasport ke apa? Itu pisah. Bisa. Tapi mati. Memang datang sini nak melancong ke memang datang sini memang nak kerja? Melancong. Kenapa tak balik? Lockdown berapa bulan tu yang pertama tu bang. Okey, selepas dah buka kenapa tak pergi kedutaan? Tak ada, baru masuk itu tahun kerja. Sebenarnya sengaja memang nak kerja di sini lah. Ya kerja.
Hasil kerja dengan bayaran RM60 satu hari, lelaki ini menyewa bilik melalui pemilik warga tempatan dan dikenakan bayaran RM350 sebulan. Masuk seorang ke? Ada seorang. Sekarang tapi saya punya isteri. Baru 1 bulan. So isteri pasport okey lagi lah? Mati lah tuan, lebih 1 bulan. Baru 1 bulan datang? Lebih 1 bulan. Dah mati. Bisa mati ke pasport? Mati. Tadi luka kenapa? Terkejut lari tadi tuan. Terkejut? Ya, dekat dapur sana. Kan dia tengah buat apa? Tidur. Tengah tidur. Lepas tu? Dia ketuk-ketuk pintu. Yang dekat luar itu mau tajam, saya terkejut keluar, lepas tu lari terjatuh. Sekarang luka mana? Okey tak ni? Alhamdulillah. Menurut Pengarah Imigresen Kuala Lumpur, Syamsul Badri Mohsin, majoriti penghuni warga asing bekerja sebagai buruh binaan dan tukang cuci. Pada hari ini kita telah memeriksa seramai 92 orang dan daripada 92 orang itu 76 orang telah ditahanlah atas kesalahan anti immigration. Sebanyak 46 orang lelaki dewasa, 23 perempuan, 6 kanak-kanak lelaki dan 1 kanak-kanak perempuan. Lepas 1 Julai ini kita cuma recap pulang yang mana yang masuk recap tenaga kerja yang tidak layak. Yang tu kita akan hantar pulang lah. Tapi yang mana yang tidak register untuk recap tenaga kerja tu, yang tu kita akan ambil tindakan terus lah. Kesemua warga asing berusia antara 2 bulan hingga 57 tahun dibawa ke Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1999 Palang 63 kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan menetap melebihi tempoh yang ditetapkan. Operasi tamat jam 4 pagi. Seorang pemancing lemas lepas bot yang dinaiki bersama rakannya terlanggar tunggul kayu. Mayat mangsa ditemui 3 hari selepas kejadian. Saksikan butiran kejadian di Tasik Gubir, Sik, Kedah dalam Tragedi 999 minggu ini. Difahamkan, akibat pelanggaran itu, bot yang dinaiki kedua-dua pemancing dimasuki air dari arah belakang dan menyebabkan kedua-duanya terjatuh ke dalam tasik. Mangsa Othman Abdul Ghani, 49 tahun dipercayai tidak mahir berenang ketika cuba menyelamatkan diri. Rentetan itu, rakan mangsa Muhammad Khairul Badri Mahyudin, 28 tahun, turut terkilan apabila tidak dapat membantu Othman kerana masing-masing sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Pihak bomba menerima panggilan jam 11 pagi dan bergegas ke lokasi kejadian bersama sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat SIK, Sungai Petani dan Jitra. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Kedah, Shobirin Abdul Kadir berkata, pada awalnya pasukan penyelamat menghadapi kesukaran kerana tiada liputan komunikasi di lokasi terbabit. Pasukan bomba menjalankan pencarian di permukaan air dengan menggunakan bot dan teknik selaman serta dibantu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga nelayan tempatan. Hasil pencarian selama 3 hari, mayat Othman ditemui terapung pada jarak 500 meter dari tempat kejadian pada jam 3 petang Sabtu lalu. Kita temui dalam keadaan terapung dan juga kita mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk proses mengangkat mangsa dan membawa ke darat untuk diserahkan kepada pihak PDRM. Menurut Ketua Polis Daerah SIK, Deputi Superintendent Abdul Razak Osman, mayat mangsa dihantar ke Hospital SIK untuk bedah siasat. Jelas Abdul Razak lagi, dengan penemuan mayat mangsa, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Perkongsian maklumat menerusi email dan laman Facebook rasmi 999 amatlah dialu-alukan. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sufian Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.